أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Masjid dan ahli-ahli jawatan kuasanya, Tuan Pengurusi dan ahli-ahli pentadbir pondok, ustaz-ustaz, salah-salah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pagi ini diizinkan kita berada dalam majlis yang paling mulia, dalam taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan syurga yang sebenarnya nanti di akhirat, yang mana terdapat sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di hati kita. Allah kabar ni bukan saja-saja. Ini Allah kabar dalam hadis kursi. Apa kata Allah? A'dadtu li'ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku, fiha, di dalamnya, dalam syurga datang, ma la ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, cantiknya, lawanya, ediknya, menariknya, wala uzunun sami'at, dan tak pernah didengar oleh telinga tak pernah dengar, merdunya, sedapnya, lazatnya, wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita pun tak kerti, nak bayang pun tak kerti, susah nak menceritakan. Itu keadaan di syurga yang Allah sediakan untuk hamba-hambaku, kata Allah. A'dadtul ibadi, untuk hamba-hambaku. Hamba tu ada syarat. Yang pertama mesti beriman, yang kedua mesti beramal soleh. Bila beriman dan beramal soleh, baru Allah nak anugerahkan syurga. 8 syurga Allah nak anugerahkan. Yang pertama namanya Firdaus, paling canggih, paling hebat, nombor 1. Yang kedua namanya Jannatun Adnin, Ain Dal Nun, Adnin. Yang ketiga namanya Jannatul Ma'wa. Sebut betul-betul, Ma'wa. Bukan macam orang Kuala sebut, Ma'wa, tak betul. Bukan macam orang Kelantan sebut, Ma'wa, tak betul juga. Nak macam orang Taiping sebut, Ma'wa. Macam orang Pulau Pinang sebut, macam orang Kedah sebut, Jannatul Ma'wa. Setiap minggu dibaca si Imam. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Setiap minggu baca. Siapa tak pernah dengar, mana yang tak pernah senang doa tu, sejarah. Esok akan baca ayat tu. Atau mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diberi syurga yang bernama Jannatul Ma'wa, di atas apa saja yang diamalkan dalam dunia. Di akhirat esok Allah bagi syurga namanya Jannatul Ma'wa. Yang ketiga namanya Darussalam. Yang keempat, yang ketiga, yang keempat. Yang pertama Firdaus, yang kedua Adnin, yang ketiga Ma'wa, yang keempat Darussalam. Setiap minggu tu imam, tidak kali semayang, imam pimpin kita. Wa adkhilnal jannata darussalam. Ada tak sebut itu? Setiap kali lepas semayang, masukkanlah kami dalam syurga yang bernama Darussalam. Yang keempat. Yang kelima Jannatun Na'im, penuh nikmat aja. Yang keenam Jannatul Khuld, kekal. Syurga itu kekal, cantiknya kekal, kuasanya kekal, cerdasnya kekal, mudanya kekal,
Esok semua masuk syurga, esok muda-muda belaka tau. Dalam syurga mana ada orang tua. Nah, yang cakap ni walaupun 82 tahun dah, esok masuk syurga, esok kalau masuk syurga lah. Mudah-mudahan masuk lah ya. Berapa umur? 33 tahun. Ini yang cakap ni 82 tahun ni, esok umur 33 tahun. Depan saya ni pun 33 tahun juga. Wanita-wanita yang apa tu? Yang udah tua ganyut tu pun esok 33 tahun. Ini ada dalam buku namanya apa? Hidup Sesudah Mati, karangan pengarang Indonesia namanya B. Arifin. 33 tahun aja. Secantik Siti Zulaikha. Bukan rupa Siti Zulaikha, secantik Siti Zulaikha. Jangan lelaki depan secantik apa? Nabi Yusuf. Bukan rupa Nabi Yusuf. Kalau rupa Nabi Yusuf semua mana kena semua rupa Nabi Yusuf lah kan? Dia apa dia lah. Saya apa saya lah. Tuan-tuan apa tuan-tuan lah. Perempuan apa perempuan lah. Tapi secantik Siti Zulaikha dan secantik Nabi Yusuf. Wakil orang lelaki. Itu khuld. Jannatul khuld. Yang kena. Yang ketujuh namanya Jannatul Jalal. Agung. Nombor 1 je. Semua nombor 1. Jalal. Jalal tu artinya agung. Dan nombor 8 namanya Jannatul Qarar. Qaf, Ra, Alif, Ra. Tenang je, tak ada susah, tak ada sedih, tak ada kalang kabut, gembira je, tenang je. Itu 8 syurga. Ndak, okey, tak ada. Kalau ndak, beriman dan amal soleh lah. Jangan buat benda-benda yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Allah janji banyak dalam Quran. Apa kata Allah? Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Tadi jannatul ma'wa dah kat bawah dia. Ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Atau mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diberi syurga bernama Jannatul Ma'wa. Kekal mereka di dalamnya. Di atas segala apa ibadah yang mereka lakukan dalam dunia ni. Itu Jannatul Ma'wa. Jadi, kalau enggak, buatlah benda-benda yang Allah redha, yang Allah suka, yang Allah suruh. Sebab Allah datang 5 hukum. Apa 5 hukumnya? Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kelima-lima itu boleh jadi sumber pahala bagi kita. Yang wajib buat, yang tinggalkan. Kerana wajib itu maknanya mesti buat. Yang haram tinggalkan, jangan buat. Kerana haram tu maksudnya apa? Mesti ditinggalkan. Yang sunat buat. Yang jui bibi orang mau sunat dia lah sunat aja. Ada tak orang jadi apa tu? Orang lain sembahyang sunat dia buat nahin buat takbir. Punya lebih bingung. Berdiri pula tu. Orang sembahyang sunat. Kalau dia sembahyang bolehlah ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, tak ada lenguh. Kalau berdiri je lenguh dah. Orang lain sembahyang dia berdiri je. Lenguh je dah. Apa tak lenguh ni? Berdiri je. Bukan lalu berdiri lama-lama. Tambah dah tua apa kita ni. Tapi kalau kita buat banyak aktiviti, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk antara sujud, ada berdiri balik sebagainya, tak ada lenguh pun. Itu yang sunat. Yang makruh tinggalkan. Kerana makruh tu artinya Allah benci. Yang makruh tu Allah benci, cuma Allah tak denda. Itu aja. Itu makruh. Ini pun betul juga. Juih bibi Allah makruh bukan haram, makruh aja ni. Ada tak orang cakap macam tu? Ada. Nahin aja. Makan berdirilah. Bukan dosa ya. Makan berjalan lah. Makan tangan kiri lah. Ambil nasi tu kepal lambung kaca sambung dengan mulut ngak tu. Makruh tu.
Ya. Bukan berdosa ya. Tak ada kena hukum. Tapi Allah benci. Kalau Allah benci lah tuan-tuan dan perempuan, malaikat suka ke? Kalau Allah benci, Rasul-Rasul suka ke? Kalau Allah benci, orang-orang soleh suka ke? Semua benci. Kalau saya datang ni dari kampung ni, semua benci belaka. Dengar tak ada macam. Masuk-masuk dalam masjid ni tengok kosong bangku, siapa yang tak ada, balik belaka. Mereka membencikan saya. Menderita ke tak saya? Cuma tak ada pukul lah, tak ada baling kayu ke apa dah, tapi dia benci aja. Di akhirat esok kalau Allah benci, semua benci. Menderita je. Walaupun tak masuk neraka ya. Jadi Allah jadikannya 5 hukum tadi. Yang makruh tinggalkan. Dan yang harus jadikan ibadah. Yang harus tu jadikan ibadah. Yang banyak kita buat punya haruslah. Sebab dalam Islam ni ada adab-adab. Ya, dia dah ada adab. Nak makan ada adab dah. Makan tu harus. Ada dah adab nak makan? Ada. Bila kita ikut adab-adab tu dapat pahala jadi sunat. Nak tidur ada adab dah. Bila kita ikut adab-adab ni dapat pahala. Pahala sunat. Nak mandi ada adab dah. Nak berpakaian ada adab dah. Nak mengaji ni ada adab dah. Saya nak ngajar ada adab dah. Apa saja dalam Islam ni ada adab-adab. Supaya kita dapat pahala. Jadi maknanya yang wajib buat, yang haram tinggalkan, yang sunat buat, yang makruh tinggalkan, yang harus jadikan ibadah. Jadi kelima-lima hukum tu boleh jadi sumber pahala. Bila banyak benar pahala, apa dapat? Ditimbang tu pahala je, dosa tak ada. Betul? Nak kata tak? Semua pahala saja. Dosa orang tak ada. Apa kata Tuhan? Fa amma man saqulat mawazinuh, sambung. Fa huwa fi isyatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, pahala aja. Dosa tak ada langsung. Maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Tak ke tak nak. Redha tu apa? Allah bagi dengan seronok. Allah bagi dengan rasa sukacita. Dia kalau manusia, Allah tu bukan manusia, itu tak boleh kita saya tekankan dengan hati yang senang. Itu kalau ada manusia, Allah bukan ada hati. Jadi dia bagi dengan rasa seronok, rasa gembira, tak kira merungut. Itu redha ya. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Apa kita nak Allah redha? Nak syurga Allah redha. Nak pakaian syurga Allah redha. Nak makanan syurga Allah redha. Nak kenderaan syurga Allah redha. Nak hiburan syurga Allah redha. Bagian depan nak bidadari syurga Allah redha. Tak kita nak orang depan ni bidadari. Jangan jawab nak. Macam nak tahu je. Tahu tak tuan-tuan ni dengar, bagi seronok sikit. Kalaulah tuan-tuan menjadi ahli syurga besok, paling koman, paling kudi, paling koyok, paling lemah, paling curut, ya, dia dapat 72 orang bidadari. How many? 72, you know. Bukan 2, 72. Itu yang koman tu. Yang curutnya tu. Tapi kalau macam Tok Imam, macam Tok Bilal, Tok Siam masjid, sentiasa dia berkhidmat dalam masjid ni, itu tak tahu dalam berapa ratus ya. Mungkin 500 ke. Paling komannya 72 orang bidadari. Atas damai ni tidak kecemburu tu. Yang ramai-ramai ni tidak kecemburu ni. Ngapa tak cemburu? Ngapa tak cemburu? Madu ramai, banyak. Dalam dunia ni kalau dua madu cemburu dah. Bertarik-tarik rambut ada ya. Bergaduh, tak boleh tengok aja. Esok sana esok
Cemburu ke tak? Tak ada cemburu. Kerana Allah dah cabut rasa cemburu dari hati mereka. No more jealousy. Seronok aja. Lagi ramai lagi dia seronok. Lagi ramai lagi dia seronok. Lagi ramai lagi dia seronok. The more the merrier. Aku pergi kerja kaum putih dari mana? Lagi ramai lagi seronok. Macam imam-imam tahu ke berapa ratus anunya. Bidadarinya. Bidadari itu bukan macam bidadari dunia ni. Bidadari dunia ni lawa je, cantik juga kan marah dia macam ni menyelamatkan nama saya lah. Dia mana cantik juga. Tapi bidadari akhirat lagi cantik. Suci bersih. Walahum fiha mutahharatun wa hum fiha khalidun. Bagi mereka itu pasangan-pasangan yang sentiasa suci dan mereka kekal selama-lamanya di dalam syurga ya. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan bagi mereka di syurga nanti fiha dalamnya dalam syurga itu. Azwajun artinya apa? Pasangan-pasangan. Mutahharatun apa tu? Suci. Tak ada kotor. Tak ada najis. Dan bagi mereka itu kekal abadi selama-lamanya. Itu bidadari akhirat. Bidadari dunia ni cantik juga. Dan mana kan tak cantik. Walaupun dah tua cantik juga. Tapi cantik macam mana pun. Dengar lalu. Cantik macam mana pun. Bangkit atau tidur gisal mata ada apa? Ada apa gisal mata? Ada tak mata cantik ke? Korek hidung ada apa? Ada tak hidung? Laku ke jual? Korek telinga ada apa? Ada korek telinga? Ada tak telinga? Lagi apa? Nyongin nampak apa? Nyongin nampak apa? Nampak tak gigi kuning emas je. Konok je. Dalam perut ada apa perempuan? Bidadari ni. Dalam perut ada apa? Ada tongnya. Kemana pergi membawa tong tu? Tong apa? Tong tai. Pergi masjid bawa tong tai. Pergi ke pejabat bawa tong tai. Pergi ke sekolah bawa tong tai. Pergi ke pasar minggu pergi bawa tong tai. Itu je bawa. Cantik benar kan? Itu bidadari dunia. Tapi bidadari akhirat tak ada kekotoran, tak ada najis, suci. Lelaki pun suci, perempuan pun suci. Itu dia untuk mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Untuk pagi ini kita sambung pembacaan kita. Ya, tajuknya Faslun fi Siyam. Betul? Artinya apa? Ini satu fasal pada menyatakan hukum puasa. Dah lepas dah, puasa dah habis. Tapi tajuk ini kita baca balik lah. Mana buatnya? Bermula makna puasa pada lughah, pada bahasa. Lughah tu artinya bahasa. Bermula makna puasa pada lughah, iaitu menahan diri dari pada sesuatu, sama ada daripada perbuatan atau daripada perkataan. Artinya tak buat. Kalau puasa tu artinya tak buat. Tapi dalam Islam, puasa tak Islam artinya tak makan, tak minum, tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu dalam Islam ya. Tapi kerti puasa tu je, puasa je. Tak cerita Islam ke mana, dia meninggalkan daripada berbuat sesuatu. Itu kerti puasa. Orang kafir pun ada puasa. Orang kafir ada puasa tau. Saya masa baru pencin dah tu tau. Kerja saya jual ikan dari rumah ke rumah tau. Bawa van bawa dia kan. Tek dari rumah ke rumah. Ada masanya pergi ke rumah orang Hindu tu. Apa kata dia? Kita nari tak makan ikan pacik kata. Apa kata? Kita puasa lah kata. Kita puasa orang Hindu tu. Rupanya dia ada hari-hari puasa. Tak makan ikan, tak makan lain makan lah kata.
Ikan tak makan, benda berdarah dia tak makan. Ikan tak makan, ayam tak makan, lembu memang tak makan lah. Itu Tuhan dia tak kena makan Tuhan. Kobra tak makan, unta tak makan, apa saja benda-benda berdarah tak makan. Lain makan tak? Kobis makan tak? Makan lah. Nasi makan tak? Nasi makan lah. Kalau apa itu sepanjang tahun boleh puasa. Dia tak makan ikan aja, dia tak makan benda berdarah aja. Itu namanya puasa. Terima Tuhan tak puasa cara itu? Puasa cara orang Hindu tu terima dia Tuhan ke tak? Tak terima dia Tuhan. Nak terima mesti ikut cara Islam. Tak ada makan apa-apa pun. Minum tidak, makan tidak, apa saja tidak. Itu baru terima dia apa Allah. Baru dikira sebagai puasa. Tapi dari segi bahasanya puasa itu yang menahan diri. Tak makan, tak minum, itu aja. Jadi pada suatu sama ada daripada perbuatan ataupun daripada perkataan. Firman Allah Ta'ala, Inni nazartu lirrahmani sawma. Surah Maryam ayat 26. Inni nazartu lirrahmani sawma. Telah berkata Siti Maryam. Maryam tu Siti Maryam kata, mak kepada Nabi Isa AS. Apa? Bahawasanya aku telah bernazar. Inni nazartu. Sesungguhnya aku dan nazar. Tu aku. Yang mengaji sekolah Arab sini takkan tak tahu bahasa Arab. Saya cakap komputer tahulah. Inni nazartu. Sesungguhnya aku lirrahman kepada Tuhan. Rahman salah satu nama Tuhan. Aku menazar Tuhan puasanya. Apa pada kawan-kawan dia lah. Berkata Siti Maryam bahawasanya aku telah bernazar. Aku bagi Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Nama Tuhan tu banyak. 3,000 semua nama Tuhan tahu tak? Tuan-tuan dan puan-puan. 3,000 nama Tuhan. Lalu ngapain? 1,000 hanya malaikat aja yang tahu. Dengar elok. 1,000 hanya malaikat aja yang tahu, yang lain tak tahu. 1,000 lagi hanya nabi-nabi aja tahu, yang lain tak tahu. Berapa ribu lah? 2,000. 300 ada terdapat dalam Taurah. Kitab Taurat tahu? Sebenarnya sebutannya Taurah, bukan Taurat. Orang Melayu Taurat, tak betul. Patutnya Taurah. 300 lagi terdapat dalam Injil. Sebab betul Injil ada dengung non terjemahkan Jim. Injil ikhfa. 300 lagi terdapat dalam Zabur. Berapa dah? 300 berapa? 900. Tadi berapa? 1,000 malaikat, 1,000 nabi. Berapa? Dah 2,900. 2,900. Tinggal berapa lagi? Tinggal 100. 99 nama terdapat dalam Al-Quranul Karim. 99 nama yang digelar, yang dikenali dengan nama apa? Al-Asmaul Husna. Yang selalu kita nyanyikan itulah. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. 99 nama tu. Kalau kita tengok satu-satu, Allah Rahman, Rahim, Wadud, Kabir dan sebagainya. Ali, Al-Ali tu. 99. Tinggal berapa lagi? Mana satunya? Tinggal satu je. 99 dalam Quran. Yang satu itulah rahsia Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Siapa pun tak tahu. Rasul pun tak tahu. Nabi pun tak tahu. Malaikat pun tak tahu. Siapa? Yang tahu siapa? Allah. 10 perkara yang Allah rahsiakan. Dan antara itu nama-nama Allah tadi. Tahu ke 10 perkara yang Allah rahsiakan? Sudah ada saya cerita sini lah.
Dengar elok. Catat 10 perkara yang menjadi rahsia, hanya Allah yang tahu, yang lain tak tahu. Yang pertama, Lailatul Qadar. Bila berlaku kita tak tahu. Allah yang tahu. Kita boleh teka-teka aja. Yang kita tahu dia berlaku di bulan Ramadan. Lain tak tahu. Bila kita boleh teka-teka aja. Yang sebenarnya rahsia tu Allah yang tahu. Yang kedua, redha Allah Ta'ala terhadap mereka-mereka yang taat. Kita semayang, kita puasa, kita nutup aurat, kita sedekah, kita taat dia. Redha ke tak redha Tuhan tak tahu. Saya tak tahu, saya ngajar ni. Redha ke tak redha Tuhan, saya tak tahu. Itu rahsia Allah Ta'ala. Perempuan mengaji ni, redha ke tak redha Tuhan, kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Yang ketiga, murka Allah terhadap mereka-mereka yang derhaka. Allah marah. Tapi tak khabar pada kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Bila tahu, di akhirat siapa tahu ya. Murka Allah bagi mereka-mereka yang derhaka, orang kafir, orang munafik, orang mulhid, orang musyrik. Itu. Jadi kemukaan itu Allah tak tunjukkan, Allah tak khabar. Itu nombor 3. Nombor 4, takdir. Saya jadi saya, tuan-tuan jadi tuan-tuan, puan-puan jadi puan-puan. Kita tak tahu. Bila dah berlaku pada kita, apa kita tahu? Saya jadi saya ni sekarang baru tahu. Saya tak tahu awal-awal. Ngaji kalau orang putih, jadi cikgu. Boleh ngaji agama belum? Di pondok tu, ngaji pondok tu. Saya tak pernah pergi pondok. Tapi mengajar di pondok. Kenapa berlaku apa itu? Kerana itu ketentuan dari siapa? Allah menentukannya. Tengok yang keempat dia. Entah. Yang tadi. Yang keempat. Yang kelima. Semayang. Yang mana satu yang Allah pilih sebagai yang paling utama. Kita tak tahu. Allah hanya kabul berapa? Hafizu ala salatil wusta. Peliharalah kamu 5 waktu semayang itu dan semayang yang pertengahan. Itu kita tak tahu yang mana pertengahan tu. Semua 5 waktu tu boleh jadi pertengahan. Ya dah. 5 waktu tu boleh jadi dah pertengahan. Tadi subuh tadi pertengahan antara isyak malam tadi dengan zuhur sekarang. Ya ke dah? Zuhur ni lepas ni kan? Pertengahan antara subuh tadi dengan asar. Asar kan? Pertengahan antara zuhur dan maghrib. Maghrib kan? Pertengahan antara asar dan isyak. Isyak pertengahan antara maghrib dan subuh esok. Ya ke dah? Mana satu pilihan Allah kita tak tahu. Itu yang kelima. Rahsia Allah ya. Yang keenam, nama Allah tadi. Yang satu tadi tu, kita tak tahu yang mana. Yang menjadi keutamaan bagi Allah. Karena yang lain tu kita tahu. Ar-Rahman tahu, Ar-Rahim tahu, Al-Wadud tahu, Al-Ghafur tahu. Tapi yang betul-betul satu lagi kita tahu. Semua ada 3,000 tadi ya. Yang berapa? Yang keenam ya. Yang ketujuh. Yang ketujuh apa? Jodoh. Jodoh kita tak tahu. Yang udah kahwin tu tahulah. Ini sebelum kahwin tu. Dia tak tahu jodoh dia. Ada orang sampai mati tak ada jodoh. Ada tak? Ada orang tak ada kahwin-kahwin daripada muda sampai mati. Ada. Kerana jodoh tu ketentuan dari Allah Ta'ala. Ada tak orangnya kahwin, cerai, kahwin, cerai. Ada tak? Banyak jodohnya. Itu Allah menentukannya. Yang bercakap ni jodoh ada tidak ada tak tahu lagi. Ada seorang tu sudah tak ada, dah padam. Yang akan datang tak tahu ada tidak ni. Allah saja yang tahunya. Tak tahu. Bukan tak cari juga, tapi sama tak siok. Tak siok kata dia, dah tuai kanyut ni ya. Itu jodoh. Yang sebenarnya jodoh tu rahsia siapa?
rahsia Allah. Bukan kita tahu ya. Yang ketujuh. Faham ni? Yang ke-8. Yang ke-8 apa? Wali. Wali. Nah, itu rahsia Allah. Yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, wali itu sendiri tak tahu bahawa dia itu adalah wali. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kita je mengatakan dia itu wali, dia tak tahu bahawa dia itu wali. Ya, Rabi'atul Adawiyah, dia tak tahu bahawa dia itu adalah wali. Kita je mengatakan dia itu wali. Begitu juga Imam Syafi'i, kita tak tahu dia itu apa, kita yang mengatakan dia itu wali, dia sendiri tak tahu bahawa dia itu wali. Kenapa? Dia merasakan dia itu berdosa. Wali mana dia dosa kan, tapi dia merasakan diri itu berdosa. Dia tawaduk. Wali itu mesti tawaduk. Kalau dia rasa aku ni ahli syurga, itu bukan wali namanya. Jadi wali itu sendiri kita boleh tabur aja. Habib Noh wali kan, berdasarkan ilmunya, berdasarkan apa, ibadahnya, berdasarkan akhlaknya kita katakan dia wali, tapi sebenarnya dia sendiri tak tahu bahawa dia itu adalah wali. Wali itu rahsia siapa? Rahsia Allah. Betul ke yang lain tu? Imam Hanafi tak tahu bahawa dia itu wali. Ibn Hajar Al-Haytami dia tak tahu bahawa dia itu wali. Kalau dia mengatakan bahawa dia itu adalah wali, itu bukan wali, itu kuali. Faham ni? Mana tahu kan bulan depan datang satu orang dari kampung tu. Kena? Datang mari ngajak semalam dilantik Tuhan jadi wali. Apa buat? Apa buat tuan-tuan dan puan? Ambil penyapu. Apa buat? Allah balik. Dia bukan wali ya. Itu wali. Yang ke-8. Yang ke-9 tarikh kematian kita. Ya. Kita tak tahu bila kita mati. Ya, saya pun tak tahu. Saya sepatutnya 2 minggu sudah dah mati tau. Tahu apa berlaku 2 minggu sudah? Tak tahu. 2 minggu sudah apa berlaku pada saya? Saya pergi ke masjid naik motor. Umur 82 naik motor, padan muka aku. Balik dari semayang tu, imam jalan, berhenti tang lain tengah tu, berhenti je tom langgar dia mentokak. Terbaring je saudara terbaring aja. Kalau dalam keadaan biasa matilah tu. Ya? Siapa yang salah kunci tengah? Macam mana? Siapa yang salah kunci tengah? Bukan saya pun salah, saya pun pada lain. Nak merang jalan tu ada dah lain tengah. Dia ada dua lorong tu. Satu ngadap sana ada dividernya. Baik ni ada kunci tengah tu ada lain dah. Saya berhenti tengah tu lah. Kalau tak berhenti langgar pun. Berhenti tu langgar aja. Saudara-saudara terbaring ni. Bangkit-bangkit apa ni? Berpusing dunia ni. Ramailah geng-geng tolong saya. Orang saya subuh. Keluar dari semayang tu. Pegang ke saya. Pimpin saya pergi ke tepi. Saya pun duduk kejap ni. Bila duduk lama-lama itu bangkit balik. Elok je. Tak ada pening lagi. Tenang rasa. Naik atas motor. Start motor. Boleh start tu. Saya ambil motor terus bawa balik. Sampai ke rumah. Udah rehat, dah baring di rumah tu baru datang anak saya. Dah mana dia pun mesti tahu. Dan saya duduk seorang di rumah. Anak bukan duduk dengan saya. Anak saya dah jadi bini orang, dah jadi laki orang. Dia ada lah rumah dia masing-masing. Datang 2 orang, seorang lelaki, seorang perempuan. Yang lelaki itu bawa saya klinik depan rumah saya tu. Klinik Azhar namanya. Dia periksa doktor lah. Tengok dia kepala atau dia darah. Hari ni tak jadi ni kata. Kena bawa hospital. Dia bawa dia anak saya ke hospital. Di hospital cek lah. Yang daripada doktor tu dia bagi ubat dan sebagainya. Dah bagi ubat lah. Kalau dah bayar duit baru dia suruh dia ke hospital. Pergi ke hospital. Di x-ray semua badan. Kaki x-ray, tangan ke x-ray, perut x-ray, dada x-ray. Nak x-ray kepala. Bagi scan, CT scan nak minta.
Di kampung tu tak ada alatnya. Yang ada di mana? Depo bawa pula kepo. Itu 2 minggu sudah ni tau. Hari Senin. Bawa pula kepo. Naik ambulan. Saya bukan tak lalu bangkit. Boleh duduk, boleh berjalan apa. Tapi naik ambulan mana boleh bangkit. Apa buat? Bangun aja lah. Macam orang dah terdeek. Tahu terdeek? Dah macam tu. Sampai kepo. Sampai kepo scan. Balik ke kampung. Hari tu juga. Petang tu balik kampung. Kata doktor tak boleh balik dulu. Tunggu keputusan scan dari report dulu. Tidur di hospital 3 malam. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Nak nunggu keputusan dari report tu. Udah hari yang ketiga tu. Baru datang keputusan. Kata doktor boleh balik. Baliklah. Tak tahu apa keputusannya. Tapi kata doktor boleh balik rasanya. Tak ada lah apa-apa era. Boleh jadi padam dah. Boleh merin dah. Boleh merin dah kepala ni. Boleh 3 suku dah jadi lepas tu. Tengok saya kejam. 3 suku ke dah. Merin ke dah. Boleh nampak ya. Itu yang berlaku. Patut mati dah. Tapi tak mati. Kenapa? Kerana Allah tak nak saya mati lagi. Allah kata hidup kamu lagi. Taubat kamu, banyak dosa kamu lagi. Tuan-tuan tak tahu ni, mana yang dekat-dekat sana tahulah. Dalam siapa baca Facebook saya tahulah. Kita tahu. Itu dia keadaan. Sebenarnya tarikh kematian itu siapa menentukannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahsia Allah. Yang ke-9. Cerita saya pula panjang. Yang ke-10, tarikh berlakunya hari kiamat. Itu rahsia Allah. Bila berlaku kiamat? Siapa tahu? Angkat tangan. Siapa pun tak tahu? Saya pun tak tahu. Rasul pun tak tahu. Jibril pun tak tahu. Kan ada hadis. Jibril bertanya kepada Rasul, bila berlaku kiamat? Apa kata Rasul? Orang yang bertanya dengan orang yang ditanya, dua-dua tak tahu. Itu rahsia utama. 10 rahsia tu. Ingat tu. Boleh ingat kenapa ni? Bulan depan nak tanya. Siapa tak tahu je, siap. Kena ketuk tampi ya. Itu dah 10 rahsia Allah. Ngapa ke situ lain pun? Saya pun tak tahu ngapa ke situ kalau pergi pagi ni. Ada puasa tadi ya. Telah berkata Siti Maryam bahwasanya aku telah bernazar. Aku bagi Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Dia cerita pasal rahsia tadi. Ar-Rahman tu rahsia Allah Ta'ala ya. Nama Allah Ta'ala. Aku puasa. Artinya menahan diri daripada apa? Berkata-kata. Menahan diri daripada berkata-kata. Aku puasa kata Maryam ya. Ngabur dah. Aku nazar tu. Dan bermula makna pada syarak. Puasa tu mana syarak? Apa artinya? Imsaku anil muftar ma'a apa tu? Ma'an niyati ala wajhi maksus ya, maksus, yaitu menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan akan puasanya, serta niat puasa atas apa? Beberapa wajah yang ditentu akan dia. Katanya apa? Menahan diri, artinya tak buat daripada sesuatu yang membatalkan akan puasa. Tak makan, tak minum, tak korek hidung, tak masuk apa-apa dalam badan kita tu, angin pun tak masuk, tak boleh masuk. Daripada anggota-anggota yang terbuka tu ya. Rongga yang terbuka, tak boleh masuk apa-apa. Jangan ngorek hidung tengah puasa. Jangan ngorek telinga tengah puasa. Dan sebagainya. Jadi tak boleh masuk. Keluar tak apa. Berak boleh tak? Bulan puasa berak boleh tak? Dia keluar je. Tapi kalau di mana dia berak, keluar tahi tu sekat aja. Betul dia tak boleh keluar lagi, tahan tak mau tahan, dia pun kuncuk balik masuk dalam macam.
Batal puasa. Tai tu masuk balik. Nak keluar bila keluar terus ya. Itu boleh membatalkan puasa tak? Ya, kerana yang membatalkan puasa masuk satu benda daripada rongga yang terbuka. Masuk satu ain. Ain tu benda lah. Di atas rongga yang terbuka. Itu namanya puasa ya. Itu perkara yang membatalkan puasa. Itu lagi cara. Dari segi bahasanya artinya menahan diri. Kemudian tengok muka surat sebelah. Iaitu perhimpunan daripada segala syarat wajibnya. Yang 4 perkara. Yang wajib puasa siapa? Empat golongan. Yang pertama orang Islam. Yang kedua balik. Apa arti balik? Umurnya sampai. Cukup umur. Balik. Kalau orang perempuan 15 tahun. Kecuali ada tanda-tanda sebelumnya. Kalau ada tanda-tanda kita balik tu. Ada 2 tanda orang perempuan bahawa dia tu balik. Yang pertama, mimpi bersubuh dan keluar mani. Yang kedua, datang darah haid. Balik tu. Bukan balik koma, balik sampai umur. Orang lelaki satu je tandanya. Setelah umur 15 tahun lah. Itu tanda semua lelaki perempuan ada 15 tahun tu dia kira dah balik tu. Tak ada apa tanda-tanda pun kira balik tu. Wajib sembahyang dah. Tapi kalau ada tanda orang lelaki umur 14 tahun umpamanya, mimpi bersubuh dan keluar mani, balik tak? Balik tu. Syarat lebih daripada 9 tahun. Mesti umurnya 9 tahun. Kalau bawah tu tak ada, bukan balik lagi ya. Itu apa balik? Ada masalah tentang balik. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga akil. Itu namanya akal. Tapi sebenarnya akil, orangnya ada akal itu panggil akil. Bukan akil hai. Akil hai itu penyanyi, penasyid. Ini orang yang ada akalnya sempurna dipanggil akil. Dia tak faham kat saya ni. Akalnya sempurna dipanggil akil. Contohnya apa? Timah sedang menyanyi, maka timah adalah penyanyi. Tak faham lagi? Hamidah sedang sakit, Hamidah sakit. Kalau tak faham benar-benar pun ya. Cikgu Idrus sedang menyapu sampah, maka Cikgu Idrus adalah seorang penyapu. Siap dah. Dempuk yang menyapu ya. Sama apa? Tukang sapu ya. Bukan penyapu ya, tukang sapu. Itu bahasa nak tahu ni. Ini cikgu bahasa Malaysia tau. Itu dia akil. Akil tu artinya orang yang ada akal. Yang keempat, kuasa atas puasa. Kuasa dia boleh puasa. Tak ada mudarat daripada dirinya kalau dia puasa. Kalau tak ada kuasa, tak boleh puasa. Tak wajib pun ya. Boleh puasa di lain hari, boleh ganti ataupun boleh bayar fidyah. Itu puasa. Dan segala syarat sahnya itu yang 4 perkara tadi ya, iaitu 4 perkara itu kalau ada sah itu. Yang pertama Islam, yang kedua akal yang sempurna, yang ketiga suci daripada haid dan nifas dan daripada wiladah. Tak ada datang haid, tak ada datang nifas. Walaupun seminit lagi nak berbuka, tiba-tiba datang haid, batal puasa. Seminit lagi nak buka ni. Kalau tengah buka tak batal. Cukup je jam orang berazan, dia pun nak buka, belum makan lagi, tapi dah datang haid, tak batal lagi puasanya. Boleh apa disah lagi puasanya tu. Tapi kalau sebelum itu seminit aja, batal puasanya. Jadi suci daripada haid dan nifas. Nifas tu beranak, wiladah tu beranak juga tapi tak ada darah. Wiladah. Yang keempat, waktu yang diterima bagi puasa iaitu keluar dua hari raya dan segala hari tasyrik yang 3 tu. Waktu tu terima puasa. Lain tu tak boleh. Raya yang puasa. Raya puasa tak boleh puasa, raya haji tak boleh puasa. Kemudian 3 hari tasyrik apa? 3 hari
ketika raya haji itu namanya hari tasyrik. Jangan puasa hari itu. Dan daripada segala rukunnya, rukun ada 4. Rukun puasa pun ada 4 tau. Yang pertama niat. Niat puasa bila? Malamnya atau paginya. Yang wajib tu sebelum puasa tu mesti kena niat. Puasa sunat tak apa. Kalau puasa sunat boleh dah niat pagi? Boleh dah niat pukul 9? Boleh niat. Kecuali lepas Zuhur tak boleh dah. Sebelum Zuhur boleh. Niatlah. Nak masuk waktu Zuhur baru niat. Sah dah? Sah. Tapi syarat jangan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jangan makan dulu. Niat je sebelum tu. Sah puasa. Itu niat. Semua orang dah belajar niat tu. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi Ramadan hadhi sanati lillahi ta'ala. Njut je pun hafal. Njut je pun hafal. Nawaitu saja aku puasa esok hari bagi menyempurnakan apa? Puasa yang wajib bagi menyempurnakan Ramadan tahun ini. Wajib kerana Allah Ta'ala. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Itu niat. Bagi puasa yang wajib kena niat sebelum puasa tu. Malam tu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila malam tarawih, dah habis haji tarawih tu, belum bangkit lagi. Jadi tu imam kena baca niat cukup kuat. Belum bangkit dari tempat apa tu, baca dulu niat bagi kuat bagi jemaah dengar. Bacalah nawaitu sawma ghadin. Jemaah tu dengar terus bacalah sebelum bangkit menuju buah kacang tu. Selalu tempat tarawih ada buah kacang tak? Sini ada tak? Buah kacang ke pengat pisang ke apa-apa lah. Sebelum menuju itu tu, baca kuat. Nawaitu sawma ghadin. Itu bagi membantu, dia bukan wajibnya ya. Bagi membantu jemaah tu supaya ada niat puasa. Yang pertama niat. Yang kedua ditakyin ditentukan puasa apa? Puasa Ramadan atau puasa sunat atau puasa qada kan. Dan sebagainya ditakyinkan, artinya ditentukan akan niat pada puasa fardu kalau dia fardu. Puasa fardu ada berapa tuan-tuan? Puasa yang wajib ada berapa tuan-tuan dan puan-puan? Wajib puasa ni ada berapa jenis puasa? 4. Yang pertama puasa Ramadan. Wajib. Yang kedua puasa qada. Wajib. Kalau dia tak boleh puasa tu, wajib qada dia lepas itu. Lepas bulan puasa tu wajib qada. Yang ketiga puasa nazar. Kalau sembuh penyakit aku nak puasa sunat. Asalnya sunat, puasa tu sunat, tapi bila sembuh penyakit jadi wajib dia puasa. Ini wajib ya. Yang keempat puasa apa? Kuis perdana begini. Yang keempat puasa apa? Dah 2 kali nanya dah. Yang keempat puasa apa? Dah 3 kali. Puasa kafarah. Apa dia? Kafarah. Puasa bayar denda. Apa dia bayar denda? Apa salahnya bayar denda? Salah nak disikap berdua je. Tak berlampu malam-malam. Kena denda lah. Apa kafarah? Denda ke apa? Ya? Tak dengar saya. Sumpah tu dan antaranya. Kafarah sumpah lah puasa lepas itu. Kafarah lah. Dia melanggar sumpah tu. Dia dah bersumpah takkan balik katanya. Tapi balik juga. Betul kena bayar denda lah. Puasa dia. 4 hari kata salah saya. Kena puasa 4 hari. Kerana dia melanggar sumpah tu. Tu wajib tu. Tu kafarah sumpah. Tapi yang masyhurnya kafarah apa? Dia bersetubuh dengan isterinya di bulan Ramadan. Sehingga batal puasanya.
Ya. Kalau dia memang tak puasa, tak ada kena kafarah. Ini sehingga dia bersubuh tu kena batal puasanya. Dia kena puasa orang. Ada 3 dendanya. Yang pertama kena bebaskan hamba. Tapi mana ada hamba orang Islam? Ada hamba kan? Ni kena bebaskan dia. Sekarang ni mana ada hamba dalam dunia Islam? Tak ada dah. Jadi tak ada lah. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Jangan batal. Kalau batal sehari, kena ulang balik. Start daripada hari 1. 2 bulan berturut-turut. Kalau dia bersubuh dengan isteri sehingga batal puasanya. Yang kedua. Yang ketiga, kalau tak boleh juga puasa tak boleh. Puasa tak boleh. Tiba-tiba dah penyakit dah tak boleh puasa lagi. Tak boleh. Try tak boleh juga. Baru pergi yang ketiga. Apa dia? Beri makan kepada 60 orang fakir miskin. Itu namanya kafarah. Puasa denda. Bagi makan kepada 60 orang fakir miskin. Yang kena kafarah tu siapa? Suami isteri ke? Suami saja ke? Atau isteri saja? Suami sahaja. Wajib. Kalau isteri tak wajib. Kenapa isteri tak wajib? Kenapa isteri tak wajib? Kerana mereka bila nak puasa 2 bulan berturut-turutnya. Kecuali dah habis rotek. Tahu dah habis rotek? Ya Allah, dia tak faham dah habis rotek ke? Dah tak ada haid lagi. Hati nak nunggu sikit lama ke lagi? Jadi macam itu ya. Orang lelaki saja wajib. Tapi dosa sama. Kalau dia bersubuh dengan suaminya, dia pun seronok, dia pun suka bekerjasama, dosa. Cuma tak kena kafarah, itu aja ya. Dosa tetap dosa. Alright, ada bangkangan. Itu 4 jenis yang wajib puasa ya. Ingat ke? 4 puasa jenis puasa yang wajib. Yang pertama apa? Ramadan. Yang kedua? Qadha. Yang ketiga? Nazar. Yang keempat? Kafarah. Kemudian yang ketiga, menahan akan diri daripada mendatang yang membatal akan dia dan mengetahui akan jatuh, mengetahui akan jatuh matahari dan naik fajar dengan yakin atau dengan zon. Dengan zon tu artinya betul. Tapi tak betul. Itu zon. 80% dia yakin dia. Itu zon ya. Ada dalam fiqh diterima zon ni. Dah masuk ke belum waktu? Rasa belum tanda-tanda ni. Tapi dah gelap. Belum lagi. Dia kan asah. Itu zon. Kalau tapi akidah tak boleh. Akidah tak boleh. Zon tak boleh. Waham tak boleh. Syak tak boleh. Syak tu artinya 50% percaya, 50% tak percaya. Syak. Zon 80% percaya, 20% tak percaya. Itu zon. Kalau akidah tak sah ya. Batal. Tak sempurna. Tapi kalau fiqh tak apa, boleh. Udah masuk ke belum waktu ni? Nak sembahyang Zuhur ni. Dah masuk ke belum? Belum. Matahari tak nampak. Gelap dan hujan, tambah musim hujan sekarang ni. Tak nampak matahari. Radio pun tak bunyi. Dia duduk dalam hutan. Dah masuk ke belum? Dah masuk boleh. Dia agak-agak ni dah masuk, dah gelap punya. Dia pun sembahyang. Sah sembahyang tu ya. Itu fiqh. Tapi akidah tak boleh. Akidah mesti 100% yakin betul-betul baru boleh ya. Itu dah. Dan mengetahui akan jatuh matahari dan naik fajar dengan yakin atau dengan zon. Dengan zon boleh. Bukan yakin. Kalau yakin itu 100%. Dan daripada menjauh segala yang membatalkan akan dia. Yang 9 perkara itu. Ada 9 perkara yang batalkan puasa ya. Yang pertama,
memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan, rongga yang terbuka. Masukkan satu tu di dalam rongga yang terbuka. Apa rongga? Lubang yang terbuka. Apa rongga yang terbuka? Manusia apa rongga yang terbuka? Hidung. Lagi? Kongkong. 2. Lagi? Telinga. 3. Lagi? Ada 2 lagi lah. Kemaluan depan dan kemaluan belakang. Itu rongga yang terbuka. Ada pun yang lain tu bukan rongga yang terbuka ya. Kalau injection boleh tak? Injection boleh tak bulan Ramadan? Melalui kulit. Boleh tak injection? Boleh. Injection gigi yang rupanya. Nak cabut gigi pagi tu. Dia injek lah. Dimasuk dalam ubat dalam gusi tu. Boleh tak? Boleh ya. Tak apa. Tapi kalau masuk dalam kongkong, batal. Kerana kongkong tu apa? Rongga yang terbuka. Kalau kulit tak apa. Gusi tak apa lagi. Cabut gigi? Batal tak pasal? Cabut gigi batal tak pasal? Tak batal. Kerana cabut mana batal? Kalau telan gigi? Baru batal. Ada kawan telan gigi? Ada. Yang pertama tadi, masuk akan sesuatu lain, satu benda ke dalam rongga yang terbuka. Rongga badan. Yang kedua muntah, sengaja muntah. Saja dia kolok-kolok tempat ada kongkong tu betul terus muntah, batal. Ataupun dia tahu kalau aku lalu itu ada bangkai babi depan tu. Kalau aku lalu mesti muntah. Dia pun lalu itu tiba-tiba muntah. Batal puasanya. Kerana dia tahu. Kenapa lalu ke itu? Itu muntah dengan sengaja ya. Tapi kalau tak sengaja tak apa. Ada orang tak tahan naik bak. Naik je bak betul keluar tu. Tak apa ya. Dia tak tahu. Dia tak sangka. Ini muntah dengan sengaja. Yang ketiga apa? Wati. Apa wati? Bersetubuh antara suami dan isteri. Itu namanya wati. Kalau bersetubuh dengan lain daripada suami dan lain daripada isteri, itu kan namanya wati. Namanya apa? Namanya zina. Mana tak? Nak wati ke nak zina? Wati tak ada berdosa. Tapi kalau bulan Ramadan batal puasanya. Zina berdosa. Bukan soal zina pun. Jangan kamu hampir dengan zina. Ya tak? Hampir pun tak boleh. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kamu hampir dengan zina kerana ia adalah perbuatan yang sangat jahat. Dia adalah satu yang sangat keji dan perbuatan yang sangat jahat. Macam mana hampir dengan zina? Perempuan, tuan-tuan, macam mana hampir dengan zina? Tak menutup aurat tu hampir dengan zina lah. Berdua-duaan dengan lelaki di tempat yang sunyi itu hampir dengan zina. Itu belum zina lagi tapi hampir dengan zina. Kerana bila ada 2 orang lelaki dan perempuan bersunyi-sunyian, ada tak yang ketiga? Yang ketiga tu lah iblis, syaitan. Itu wati tak apa antara isteri dan suami dan isteri. Tapi bulan Ramadan batal puasa. Itu namanya wati. Tapi kalau sengaja tahu dia buat dosa. Yang keempat mengeluarkan akan mani. Keluar mani. Sekalian yang tersebut itu jika dengan sengajanya. Wati dengan sengaja. Masukkan satu lain dalam badan itu sengaja. Kalau tak sengaja tak apa. Kita naik motor. Tiba-tiba muak. Bila muak masuk serangga dalam mulut kita. Bukan sengaja dia apa? Tak sengaja lah. Tiba-tiba macam muak je. Udah rasa-rasa nak tidur. Dia pun muak. Masuk lalat dalam apanya. Terus tertelan. Baca tak bahasanya? Tak, kerana dia bukan sengaja ya. Tapi kalau saja ngangin mulutnya masuk kamu itu batal ya. Faham ke dia ni? Kalau tak sengaja tak apa. Muntah pun betul, sengaja muntah batal. Wati pun gitu juga. Mengeluarkan akan mani itu dengan sengaja, itu batal. Sama ada dengan tangan atau dengan lain-lain. Yang tersebut itu jika dengan sengaja.
Yang batal puasanya. Yang kelima apa? Haid, datang haid. Yang keenam nifas. Nifas itu beranak ya. Yang ketujuh gila. Tengah puasa itu gila. Macam saya bawa jatuh tu. Boleh gila tak? Boleh merin tak? Boleh kepala terhentak. Tak bentar lah. Merin ke tak saya nak kedam? Kalau merin tak ada ngajar pun. Jadi kalau tengah puasa tiba-tiba gila, batal puasanya. Kemudian yang ke-8, pitam sepanjang hari. Pitam pada sekalian harinya. Pitam sepanjang hari. Dia jatuh pagi tu, nak pakai subuh jatuh, belum sembahyang lagi. Bila jatuh pitam, pengsan. Terus sampai habis waktu pengsan lagi. Batal puasanya. Pitam sepanjang hari. Yang ke-9, mabuk. Pitam tu masuk mabuk lah. Yang 8 tadi termasuk mabuk. Dia bangkit nak bersahur. Dengar lalu. Dia bangkit nak bersahur. Buka peti air. Tengok ada cawan. Ada gelas. Dalam gelas tu ada air. Ingatnya air biasa lah. Dia peminum air tu. Rupanya air tu apa? Brandy. Tahu ke brandy? Bila minum brandy tu, mula lah mabuk lah. Kong. Nyanyi pula. That's the way I like it. Nyanyi. Mabuknya sampai habis waktu. Sampai habis maghrib. Batal puasanya. Mabuk sepanjang masa. Termasuk pitam tadi ya. Yang ke-9, murtad. Murtad. Keluar daripada agama Islam ya. Dan dia sebagai orang kafir, itu murtad. Kenapa? Menghina Islam, menghina Quran, menghina sunnah Nabi, menghina apa lagi? Menghina hukum-hukum Nabi, menghina orang sembahyang dan sebagainya. Itu murtad. Sama tak? Orang kafir ada 4. Yang pertama murtad, yang kedua musyrik, yang ketiga mulhid, yang keempat munafik. Mana? Murtad, musyrik, mulhid, munafik. Murtad apa? Dia kira keluar dari Islam. Walaupun dia mengaku Islam, tapi Allah kata kamu tak ada, dah batal sadar kamu. Itu murtad. Menghina hukum Islam. Lagi apa? Bencikan cara hidup Islam. Seronok dengan cara hidup kafir. Itu semua murtad lah gitu. Yang kedua musyrik. Dia percaya Tuhan tu, Allah tu Tuhan, tapi sampai itu semayang menyembah pokok. Semayang nyembah matahari, semayang nyembah bulan, semayang nyembah lembu dan sebagainya. Itu nama musyrik, menyemutukan Allah Ta'ala. Yang ketiga mulhid. Apa itu mulhid? Mulhid apa? Tak percayakan agama. Dia tak percayakan Islam, tak percayakan Kristianiti, tak percayakan Hinduism, tak percayakan Buddhism, tak percayakan apa saja. Orang komunis. Itu mulhid. Ataupun free thinker. Tahu free thinker? Sekati aku lah katanya free thinker ya. Ataupun atheist. Tak tahu atheist saja pun. A-T-H-I-E-S-T. Atheist. Itu mulhid. Yang keempat, munafik. Pura-pura beriman tapi sebenarnya kafir. Itu munafik. Itu 4 golongan orang kafir. Dalam 4 ni yang mana Allah marah sekali? Yang mana sekali Allah marah? Orang munafik. Jangan sekali-kali kita jadi orang munafik ya. Okey. Bermula dalil atas wajibnya dahulu daripada ijma' ulama. Iaitu firman Allah Taala itu akan datang ya, macam mana nak batalkan puasa ya. Hukum puasa itu apa? Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu akan datang itu aja. Cukup sekali itu ya. Ustaz. Ya. Yang batal puasa tadi Ustaz. Ya. Saya sempat menggunakan bab ni macam mana? Kalau puasa boleh pakai tak boleh pakai? Macam mana? Saya kena asma. Asma. Jadi saya ada bab. Ada? Ya. Ya, pam tu. Apa? Maksud saya kalau saya asma saya terjadi waktu siang saya boleh pakai tak boleh pakai? Tak boleh pakai. Kalau dia masuk ikut hidung. Injeksi
Ya? Injek tak jadi boleh. Injection boleh. Ini kalau pakai pam tu sedut dengan hidung, tak boleh. Masuk dalam kerongkong tak boleh. Kalau injection masuk ikut kulit. Itu tak apa. Yang tak boleh melalui rongga yang terbuka. Batal puasanya. Jadi kalau ada pam tu, carilah jalan nak masukkan dalam badan kita tu. Melalui kulit tak apa. Jangan melalui kerongkong. Kerongkong tu anggota yang terbuka. Batal puasanya. Lagi? Ya. Kalau ibarat sumpah ni boleh puasa, boleh bayar dengan kambing. Katalah kita tu sumpah serang anak kita misalnya. Lepas tu kita tu dalam beberapa tahun-tahun anak pun dah okey dengan kita. Jadi ibarat sumpah dengan anak tu kena bayar ke? Bayar lah. Atau kita melalui puasa berapa hari kita tentang puasa. Kalau nak bayar sumpah kambing tu berapa ekor kita bayar. Tengoklah. Dia bukan apanya puasa saja, bukan kambing tu. Yang wajibnya puasa sembah tu. Ya. Kambing kalau ada nazar. Bukan sembah ya. Kalau ada nazar itu kambing. Kalau anak aku baik penyakit, aku akan sembelih 2 ekor kambing. Wajib itu tak masuk dalam sembah. Itu masuk dalam nazar. Wajib sembelih berapa niat dia lah. Kalau 2 ekor lah. Kalau 3 ekor lah. Kalau seekor lah ya. Bergantung kepada niat dia berapa. Kalau puasa tu berapa hari kita dapat? Kalau puasa rasa saya tak cek lagi dalam kitab. Rasanya 4 hari. Rasa saya kata silap saya 4 hari. Kena cek lah, tanya ustaz-ustaz yang ngajar fiqh tahu ni. Okey, lagi? Dah ada. Pasal apa? Qada puasa. Pasal apa? Pasal qada solat. Kita haid ya, betul. Kita haid, ya, di waktu zuhur, betul. Dia bersih asar, ya. Dia kena qada zuhur, betul tu, ya, betul tu qada zuhur tu. Kenapa? Dia bersih waktu asar, zuhur asar tu wajib juga, tapi zuhur tu kerana dia kapit dengan asar. Dia serentak dengan boleh jamak. Zuhur dengan asar boleh. Dia bersih waktu asar wajib qada zuhur. Faham tak? Bersih waktu isyak wajib qada maghrib. Kerana dia boleh jamak ketika itu, ya. Itu memang betul. Lagi? Dah 5 kali habis. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ya, salah silap minta ampun, minta maaf. Kalau salah fakta, saya fiqh tak cek lagi. Nak cek lagi ya. Macam qada tadi kena cek balik. Macam sumpah tadi kena cek balik. Baik, sekian dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma antal ladzi 'allamta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fahamta walakal hamdu kama akramta fahamta wa qulta wa qalkal haqq wa'duka sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qulta 'allamal insana ma lam ya'lam 'allamna min ladunna ilma nas'al